Hello, Assalamualaikum semua para sahabat yang dikasihi sekalian. Bersama lagi kita malam ni dalam segmen podcast Santu. Sama kita ada dua panel kat sini. Ada Abang Adib dengan siapa lagi seorang ni? Yaya. Okay, first kali kita kenalkan diri lah. Nama aku Zarid tapi orang panggil aku Jo. So lagi dua panel sila perkenalkan diri anda. Asal nama kau Jo? Asal itu belakang cerita lah kan. Nanti kita cerita nanti lah. Sila perkenalkan diri anda dulu. Siapa? Aku dulu ke Yaya dulu? Kau dulu lah, mana-mana. kau dulu. Aku dulu, Awesome. Awesome. Oh, Okay, Macam sebab mana ada awesome bodoh? tak, kita Betul fikir dalam juga. otak. Telepati. Okay. 1, 2, 3. Okay. Awesome. Awesome. Adik menang. Okay. Sila. Awesome. Okay, nama Hadif. Orang panggil Hadif. Gitu lah. Kenapa? Ya. Kenapa macam tu? Saya pun tak tahu abang. Memang Hadif. Kalau awak tak tahu, kita teruskan dengan lagi seorang. Okay. Nama diberi nama Alia. Panggil Yaya je. Panggil Yaya je. Yaya je. Yaya je, okay. Bersama kita lagi ada Hadib dan Yaya je. Baik. Topik kita malam ni kecewa. Define kecewa. Boleh. So Adik, cuba kau define kecewa. Apa yang korang faham pasal kecewa? Itu soalan yang aku tunjukkan kat kau. Kau tanya aku ke? Masing-masing nak tujukan macam mana ni? Tak, Okay, Saya aku start dulu lah. Okay, kau start. Okay. So kecewa bagi aku ni macam something that you kecewa lah. Rasa macam hiba kan dekat hati tu. Dulu kau happy tapi sekarang kau kecewa. Tak, aku rasa aku tak related aku punya definition ni. Tak apa, kita serahkan kat orang lain lah. Adib lah. Silakan Adib. Bagi saya kan, kecewa sebenarnya dia satu mood, dia satu perasaan. Betul? You know? Betul. Ya. Perasaan kecewa ni dia semua orang ada. Kecewa ni dia satu perasaan. Faham? Perasaan ni perasaan kecewa ni semua orang kena ada. Faham tak? Faham? Betul. Macam setiap orang Barulah ada, balance kehidupan. ada happy, ada kecewa, ada marah. Betul. True. Ada marah Yes. macam tu. Baru komplain. Betul. Tapi kadang orang pandang kecewa ni dia sebagai satu perasaan yang negatif. True. So benda tu boleh jadi stress. Ya, boleh stres. Tak maksud aku macam dia orang anggap kecewa ni ada perasaan yang negatif. Kenapa? Tapi actually dia positif ke negatif? Actually dia macam nak cakap Aku rasa dia depends on people. Dia tengok orang tu ambil kecewa tu macam mana. Kalau dia ambil benda tu as a motivation, so benda tu good untuk dia lah. Kalau dia ambil benda tu macam dia layan je kecewa tu, tak jadi apa lah. Betul juga. Betul juga tu. Padu tu. Power wai. Memang mantap lah geng. Memang gompok ni. Okay. Lepas tu ada lagi Adik? Sekejap, saya masih terfikir. Masih sedikit. Korang kecewa, apa yang korang rasa pasal kecewa tu? Tapi sebelum kita pergi lagi lanjut lah, kita bagi Yaya. Define tu. Kecewa. Kecewa. Kecewa tu dia ada banyak situation lah. Macam bagi aku, kalau dia macam sama ada kau kecewa dekat diri kau ataupun kau kecewa dengan orang lain. Sama, kalau kat diri kau tu macam apa yang kau buat kat orang tu ke, faham tak? Tapi Faham. kalau macam kecewa dekat orang lain tu, apa yang orang lain buat kat kau. Dia macam tu. Kecewa itu je lah. dekat diri kau dengan kat orang lain. Okay, faham? Saya kecewa. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma Bukan marah. Okay, apa soalan kau tadi? Macam mana korang rasa kecewa? Like bila perasaan kecewa tu datang, korang rasa apa? Kalau aku saya boleh cakap Boleh Boleh. cakap. Okay. Kalau aku, dia macam
dia kecewa tu start bila aku marah dekat diri aku. Marah dekat diri kau atas beberapa faktor lah. Atas macam kenapa aku buat benda tu macam tu. Faham. So sekarang ni awak marah ke kecewa? Dia kecewa tu datang afterwards. Maksudnya macam kau marah, lepas tu macam kau kecewa lah. Oh, kau kecewa kenapa kau marah macam tu. Itu satu tak. Dia kecewa sebab kenapa kau buat benda tu. Kiranya kecewa ni datang lepas perasaan yang lain datang lah. Faham tak maksud aku? Kira macam kau marah, lepas tu baru datang rasa kecewa tu. Macam tu ke? Bagi aku macam tu. Tapi betul juga, aku rasa semua orang macam tu juga. Dia macam tu lah, macam tu lain lah. Macam kau ada happy kan, lepas tu tiba-tiba kau kecewa. Sebab apa kau kecewa? Sebab kau sedih. Macam mana tu babi? Tak tahu tu. Aku rasa aku tak boleh lah dalam perbahasan ni. Aku nak kena menguji lah, mengasah. Tak adalah, benda ni your thoughts je. So macam Adib macam mana Adib? Kalau kau? Bila aku rasa macam helpless, macam useless macam tu lah. Tapi helpless tu sebab tak ada orang nak tolong ke sebab kau? Bila mana aku rasa macam kena pinggir ke, kena betray. Kau ada pengalaman ke? Kena pinggir dengan kena betray? Itu nanti bro. Oh, itu nanti. Ini baru kita masih di foundation di atas lagi. Kita masih di mukadimah. Yes, mukadimah. Okay. Pengalaman kecewa. So bagi aku macam tak banyak sangat pengalaman dalam kehidupan. So orang kata pengalaman mendewasakan. Tapi aku rasa aku tak dewasa lagi lah. Sebab aku tak banyak pengalaman macam tu. Tapi kalau kita yelah, tapi maybe yelah, tapi semua hidup kau mesti pernah rasa kecewa kan. Tapi kalau kita nak cerita pasal kecewa ni, adalah dalam 1-2. Contoh yang pertama, kecewa sebab aku rasa macam kecewa lah. Dulu masa aku rasa okay, UPSR dengan SPM. Aku rasa UPSR lah paling senang, paling easy nak score. Tapi tu lah, UPSR aku rasa aku tak buat dengan better. Aku tak score dengan betul-betul. Lepas tu tiba-tiba dapat SPM pula kan. Tu bila SPM tu, kalau kau tak belajar, kau macam susah nak score. Faham tak? Kiranya kat sini aku nak cakap aku kecewa lah dulu waktu UPSR aku tak buat betul-betul. Dan tak dapat nak banggakan parents aku. Macam tu. Kiranya kau kecewa dengan diri kau lah. Kecewa dengan diri aku lah sebab tak buat betul-betul kan dalam something kehidupan kita. Macam tu. That shit bro. Holy shit. So Okay. Take note semua. Take note semua. Jot down please. Buku nota aku pakai. Kita dekat perhimpunan je. So next, macam mana pula dengan Nadif atau Yaya? Apa tadi? Tadi apa soalan dia, aku lupa. Pengalaman kecewa. Pengalaman kecewa. Actually pengalaman kecewa aku ada yang serius, ada yang tak serius, ada yang besar, ada yang kecil. Okay. Banyak tu boleh ceritakan. Cerita semua. Cerita semua. Kita bukan cerita semua tu, tapi dia contoh kalau dia contoh kalau macam tu kan. Contoh kalau kita tengah cek parking, tiba-tiba dekat parking tu ada kancil. Ingat kan ada kosong tapi ada kancil. Itu dia kira saya kecewa juga. Yalah tu. Betul. Yeah. Itu kena scam. Itu pun kecewa juga kan bila kita rasa macam aduh. Itulah rasa kecewa bagi aku. Itu kecewa kecil lah. Lebih kurang lah. They just affect your mind sekejap je. Macam tu. And then kau boleh move on terus. Holy shit. Okay, lepas tu macam kecewa sederhana pula macam mana? Sederhana aku rasa macam frustrations. Dia bila tadi ke apa ke? Yelah, bila kita ada masalah apa-apa kan. Bila kita ada masalah, kita serabut tau. Aku serabut tau bila ada masalah.
Kau tak serabut ke ada masalah? Serabut lah aku. Serabut. Pernah aku jumpa orang tak serabut Tu. bila ada masalah macam bapak talented gila kan. So kita stres lah kan. Bila stres tu, bila kita duduk lama-lama kan, rasa macam nak nangis tau. Macam kiranya macam bila kau fikir benda tu lah. tengah fikir benda tu kan. Lepas tu dan kita akan rasa nangis. So nangis tu kecewa lah. So kau pernah nangis lah? Ya of course lah. Of Gila course tak pernah lah. nangis. Oh my god. Tapi nangis tak ada orang lah. Ya. Nangis ada orang macam mana bodoh? Tak ada maksudnya mana tahu nangis depan orang kan. Ternangis depan orang. Macam kecewa tu tak boleh handle. So macam ada je orang macam tu. Jarang lah lelaki nangis depan orang. Biasanya belakang orang biasa kita nangis dalam hati. Adalah tu sebab ego. Ego kan. Hai. Betul. Aku rasa next topic kita boleh buat ego lah. Mantap. Okay, Yaya pula macam mana pengalaman ni? Ya. Ke Adib belum habis? Okay, pengalaman lah. Tadi tu just macam jenis-jenis kecewa je. Betul. Tapi kalau nak kata pengalaman, ada banyak lah. Contoh macam kena marah ke. Contoh kau kena marah dengan cikgu kan, sebab kau tak siap homework. Aku rasa kecewa. Tapi kecewa tu disebabkan kau juga. Macam tu. Sebabkan diri kau lah. Salah diri kau lah. Sama macam aku juga So basically ni kita banyak kecewa dengan diri sendiri. True. Setuju. Gentle lah, no cap. Sunyi. Tapi tak sabar. Tapi kan macam okay, bila masa kau realise macam kau kecewa, lepas tu apa kau buat? Faham maksud aku? Aku akan bagi rasa kecewa tu reda. Faham tak? Dia kecewa ni dia rasa macam ada rasa macam down kan, rasa macam betul. You know, kecewa lah kan. Aku macam like tenangkan fikiran lah. Aku buat benda yang aku macam relax sekejap. Kalau kecewa tu serius kan, benda serius, bagi aku boleh berfikir dengan tenang. Boleh kita overcome macam nak selesaikan problem kita kan. Tanya. Bagi aku kan you PSR dengan SPM kan. So aku rasa SPM pun aku still do the same shit. So aku tak overcome lagi. Kau tak overcome lagi. Adik? Aku rasa aku overcome benda tu. Benda tu jadi better ke kau overcome by biar ke? Some situation yang aku biar, ada yang aku macam fix lah. Ada yang aku buat something lah. Faham. Pula. Kalau aku lah kecewa banyak. Tapi banyak sangat ni. Dia okay, aku bagi satu lah. Sebab benda ni macam tak adalah selalu jadi. Tapi macam benda ni selalu buat aku terfikir-fikir. Aku selalu kecewa bila macam ni, okay, kita mesti ada that someone in our life yang macam important kan, and kita rasa dia penting. Tak kisah lah boyfriend ke best friend ke kan. Yeah. Okay. So macam aku rasa kecewa bila dia orang tu, that person, dia macam dia put satu expectation dekat aku yang macam as an example lah, aku akan jadi that someone yang akan pergi macam tu. Okay. So benda tu buat aku rasa kecewa sebab macam aku percaya dia. Lepas tu macam dia tu special untuk aku. Tapi macam mana dia fikir aku macam tu. Faham tak? Kalau orang lain fikir tak apalah. Tapi dia, the fact that dia yang fikir aku macam tu. So aku rasa kecewa kat situ. Faham tak? So kiranya kau kecewa atas expectation orang lain terhadap kau macam tu. Yes. Sebab macam okay, probably before this aku lain. Tapi like I'm trying to be different now. Just that aku kecewa sebab probably aku tak buat enough untuk orang nampak benda tu. Faham tak? So benda tu buat aku kecewa lah macam tu. Lepas tu macam supposed to be dia macam nampak benda tu lah. Tapi dia tak nampak. Macam tu. Lepas tu dia assume things yang macam dia ni mesti akan belah dulu lah. Macam tu lah. So aku kecewa kat situ lah. Kiranya kau kecewa
Walaupun kau dah buat benda tu, tapi orang tu still tak nampak. Betul, orang tak nampak. Sebab macam bagi aku kalau betul dia percaya, dia akan try to nampak, faham tak? Istilah macam kau buat something, kau selalu buat benda tu, tapi macam orang tu tak suka kau buat benda tu kan. So macam kau try untuk tukarlah benda tu. So obviously masa in the process untuk kau tukar, kau nak dia macam notice benda tu kan. Betul tak? Kau nak kau still nak dia macam comfort ke, macam dia kira dia bagi tahu yang dia notice benda tu. Tapi macam bila dia tak notice, kalau aku akan macam tunjuk macam aku dah buat ni, faham tak? Macam aku akan cakap. Tapi Faham. bila dia punya reaction, dia akan macam perli balik, serius lah kau buat macam tu lah. Macam jarang-jarang macam tu. Benda tu aku macam sumpah lah macam tu. Tapi bagi aku benda tu aku kecewa lah. Lepas tu benda tu jadikan aku kecewa kat diri aku. Sebab macam aku fikir macam I should have try harder macam tu lah. So bagi korang rasa benda kecewa ni benda baik atau tak baik? Kalau aku lah, benda ni should be a positive way. Sebab apa, bila kau ada rasa benda tu, pasti kau nak ubah diri kau kan. Lepas tu dia boleh buat kau jadi lebih better lah in the future. Tapi kalau kau take in negative way, kau akan rasa benda tu macam bebanan untuk hidup kau. Rasa hidup kau tak complete. Walaupun manusia mana pernah complete kan, mana pernah sempurna. Bagi aku kecewa tu kalau dulu aku ambil benda tu as a negative thing. Aku macam ambil macam teruknya aku macam tu. Kenapa aku macam ni, lah macam tu kan. Aku fikir macam tu lah dulu. Lepas tu tapi bila sekarang ni aku fikir macam it's okay macam tu. There is always like tomorrow untuk try lagi macam tu lah. Aku macam mungkin orang tak nampak macam ni, aku yang nak kena bagi orang tu nampak macam tu. Aku sekarang aku fikir macam tu. Sebab aku yang nak berubah. So, macam I kena ada effort lah untuk benda tu. Faham tak? Faham. So aku fikir macam tu je. Bagi kalau kau, Adib? Bagi aku kecewa ni dia satu relief. Aku rasa semua orang patut kecewa at some point in their life. Sebab contoh kan, dia bila kita kecewa, bila kita kecewa, kita mengekspreskan perasaan kecewa tu dengan nangis ke kan. Nangis kan. Contoh kalau kita marah. bila kita nangis tu kan, bagi aku dia macam satu relief tau. Ya tu. Faham tak? Dia macam bila kau ada kau dah tahan dengan masalah kau kan. Kau tengah tahan. Kau ada masalah sekarang ni tapi kau tengah tahan. So at some point kau akan jadi tak kuat tau bila kau dah lama bertahan. So bila dah lama tahan tu kita akan nangis. So bila aku nangis tu, dia rasa macam relief tak? Macam lega. Faham. Macam tu. Kau pernah rasa macam tu? Bila lepas nangis kau rasa lega? Pernah Aku rasa tu. Tak. Kau tak pernah? Aku tak. Sebab macam aku fikir macam ni, kalau aku nangis, aku macam kalah dengan diri aku. Faham tak? Tapi bagi macam, aku lelaki kalau nangis tu, dia mesti dah melampaui batas. Akhirnya macam dah memang at the lowest lah. Dia stress level dia memang dah reach the top lah. Lepas tu sebab tu dia nangis. Macam tu lah bagi aku. Sebab aku pun rasa benda tu. Bila kau nangis, kau rasa macam relief something in your mind. Aku tak suka sebab bagi aku, okay maybe sebab macam orang lain-lain kan. Tapi bagi aku sebab aku jenis aku nak benda settle tau. Aku nak macam problem tu solve. Tapi macam aku fikir nangis tu tak solve apa-apa pun. Kau nangis lepas tu benda tu sama. Faham tak? Faham. Bagi aku gitu. Tapi ada je lah, there's time yang aku nangis lah. Cumanya macam lepas tu aku macam bodoh siap nangis benda macam tu lah. Okay, kita kat mana tadi? Kat mana tadi? Kita dekat Adib tadi. Okay. Kat Adib. Pasal dia tengah jawab kan tadi? Pasal relief tu. Pasal relief kan. Relief. Ya, bagi aku bila nangis tu dia relief. Bila kita relief, kita
rasa lagi tenang sikit lah. Nak apa, macam ni kau nak selesai tu lah, kita ada problem. Okay, problem tu macam membebankan hidup kita. So example kita rasa macam down. Bila down kita nangis, faham? Okay, bila kita nangis tu, bila aku nangis kan, lepas nangis tu aku rasa macam boleh berfikir tau. Faham tak? Sebab masa kita sedih tu, perasaan kita macam Mengawal hidup. berbolak. Faham tak? Oh, berbolak balik. Unstable condition. Unstable. Kau ingat tak masa aku cerita kat kau je yang hari tu lah. Yang pasal Masa serabut tu lah. Lepas tu bila tu macam aku duduk kat tepi corner je, aku nangis sekejap tau. So lepas aku nangis, aku jadi tenang sikit. So aku boleh fikir dengan, oh actually benda ni boleh settle macam ni, macam tu. So conclusionnya, kau rasa kecewa ni is a positive way lah. Positif. Dia tengah-tengah tau. Aku rasa dia tengah-tengah. Dia ada positive side dia, and dia ada negative side dia. Dia boleh jadi macam ni. Kalau kau ambil negatif, dia macam along the way tu, masa kau tengah ambil negatif tu, dia macam kau boleh jadi positif, faham tak? Okay, along the way kau tengah kecewa tu, dia boleh jadi positif. Macam tu lah. But on the negative side dia, kebanyakan orang ni dia bila kecewa, dia kecewa lama-lama. Bila lama-lama tu dia akan affect mental dia. Macam tu lah. Sebenarnya tak boleh lama-lama tu. Contoh macam marah kan. Kalau kau marah mana boleh lama-lama. So nak end talk ke macam mana? Boleh tambah lagi. Santai luar. Santai luar. Next season kita boleh. sikit. Boleh. Interesting tu. Dia kena macam buat ni tau. Kena buat macam satu rubrik dulu. Kita kena buat flowchart dulu. Sebab ni first time kita main bedal. So aku nak end luar. Sebab aku tak pernah edit lagi podcast ni macam mana. Maybe aku nak tambah subtitle lagi. Tengok lah. Tambah subtitle pun makan masa ke. Makan masa. Betul ke? Sakit kau. Tak sakit kan kalau kita minat. Sebab tu kita kena pilih course yang kita minat kan. Betul. Betul kan. Sumpah. Tu. Kalau kau tak minat benda tu, apa pun tak jalan je. Walaupun kau buat kan, kau rasa macam benda tu dia tak jadi tu. Dia orang kata tak minat jangan paksa. Tapi belajar kosong, serius tak? Aku kat sini aku belajar je. Aku tak ada minat. Kau tak minat course kau? Kurang lah. Alright lah. Korang dua aku rasa sampai sini je kot kita berbual tu. Sebab ni baru first time. Nanti tunggu lah next season macam mana kan. Sebab ni baru first time. Kita tak tahu. Okay, boleh kan? Boleh. Alright. Thank you korang dua. Thank you, bye. Terima kasih kepada panel kita pada hari ni, Hadib dan juga Yaya je. Alright guys. Okay. Alright guys. Alright. Thank you. See you in the next season. See you in the next episode.